Saya ni Kalau yang hantar tahu tadi, contohlah. nak letak pada netizen, nak letak pada orang-orang, nak pada nak mengaku, jangan mengaku akan kesalahan. Okey, contoh dia. Saya buat salah dan abang tanya saya, hang buat salah tak? Akan kesalahan saya dan saya mengaku. Jawapan tu abang tak boleh nak terima. Abang nak saya jangan mengaku akan kesalahan saya. Yang tu yang berlaku sekarang ni. So kalau kata contoh, kalau aku tangkap hang, aku tak mau hang mengaku hang salah. Macam tu lah maksud hang. Statement yang mula yang orang yang soal tu nak bukan dia nak jawapan yang sebenar yang pada tertuduh. Sebab yang ni yang berlaku, yang minda yang telah diasuh. Kita ambil Aku nak tahu point dia. nak senang Tujuan kenapa hang percaya itulah yang dia nak. Kita bagi pemerintah ataupun zaman tabik telah asuh minda kata media satu-satu kesalahan yang ditunjuk dekat media yang si pesalah buat salah pun tahu dah kesalahan itu, dan kesalahan tu yang keluar tak pernah mengaku kata yang tu salah. Sedangkan statement kata salah tu boleh buat keluar satu tuduhan disebabkan kesalahan. Tapi pada pesalah jangan kata dia yang salah. So that's how business continue. Baru ada fight dalam court case, baru ada fight dalam yang tu bagi yang kita nampak pada publik. Ni telah diasuh sampai ke dalam rumah. Kita tengok dalam rumah. Minda orang yang duduk dalam rumah yang tak tahu situasi yang di luar. Jual rumah luar, dalam bandar, dalam town yang berlaku di rumah yang cuma dapat information TV kan, lalui media. Dari media tu dia ambil bulat satu percayaan. macam kes aku dulu belum ada internet, tak ada. Internet tu dah. Sekarang daripada tak salah. Dulu pemimpin NET pun salah juga. Dia yang tu salah. NET kau ni salah. Siapa yang betul pun tak tahu. Satu-satu tuduhan bila nak tuduh kat seseorang mesti dia ada bukti. Tidak, dia tak boleh nak tuduh orang. Ni keluar kat media satu tuduhan. Last kali orang yang tertuduh dia bahasa juga. Tak senang tulis orang. Orang ada duit. Satu tuduhan kesalahan hantar aku lah. Okey. Buat. Musuh yang ada sekarang ada kepala bom sedap. Tak ada andalan hukum. Salah. Tak salah ke? Aku dah bukti tangan dia dah. Sebab apa tak boleh fight. Sekarang ni benda ni dia minda telah diasuh sampai ke dalam rumah. Dalam situasi kekeluargaan yang si ketua rumah anak tak salah. Lain ni tak jatuh kat anak-anak, dia jatuh kat cucu. Cucu yang boleh ajak tuan. Cucu boleh ajak tuan. Dulu cucu takut kat tuan. Sekarang cucu takut kat tuan. Dia kata ai. Cucu terketat-ketat. Tahu dah bapak aku nak tarik.
Lah ni pak aku taring ke? Putuk aku taring ke? Hang tak tahu. Tak tahu, kan? Kami tahu lagi. Kami cakap tu. Masa zaman Tok Wan nak kena tunggu esok pagi tengok berita baru newspaper. Faham tak? Lepas tu Tok Wan nak kena tengok berita tadi malam tu benar. Pasal paper ni cerita malam sekali nak ulas dalam berita. Ya. Kan? Paper ni cerita mati. Contoh dia tulis apa yang tu kan? Ya. Tulisan tu macam tu. Yang baca tu itu ya. Yang tu. Kan? Dia tak ada bergerak, tak ada bergerak. Tak ada. Kalau macam sekarang ni, awak tembak satu cerita. Contoh dia tadi aku buat live di mana? Buat live orang tua ramai. Kuala Gula. Memang ramai orang tua mai aku respect tu ya. Tak pernah aku pergi show orang tua pakai kain pelekat mai makcik-makcik pakai kain duduk depan hang ni duk sembang. Hang nak cakap pun sebab. Jadi ada satu orang soalan pertama. Hang tengok aku nak cerita ni. Soalan pertama. Boleh saya tahu kisah buku si babi hutan ni? Pasal dia beli buku babi hutan. You see? Kisah buku babi hutan ni, kenapa buku babi hutan dan apa kisah dia yang berkaitan? Apa kisah buku babi hutan ni dia nak beli duduk Kuala Gula ni. Kawasan orang nelayan ni masuk. Pergilah masuk. So kita terpaksa cerita. Bila kita buat live conversation yang bercerita tentang kes kehilangan anak dalam buku tu. Orang yang komen tu tak puas hati, tak habis-habis cerita kes anak dia benda yang sama. Yalah, soalan sama. Soalan pasal anak. Soalan pasal buku babi hutan. Tapi kalau soalan pasal buku My Name is Muhammad and I Love You All, tak ada kena-mengena kes anak aku. Tapi kalau soalan yang membabitkan kisah buku nombor 2 dalam Malik Hamzah, kisah 2 orang budak pergi ke Kuala Lumpur, tak ada kena-mengena kes anak aku. So, apa yang tadi aku nak cerita? Kalau dulu kita tengok TV, tak ada orang komen tentang TV tu. Tapi hari ni kalau kita tengok YouTube live, contoh yang kita buat sekarang, berbagai-bagai soalan hidup, jawapan hidup, soalan hidup. Bukan cerita kita ya. Orang lain pula masuk cerita. Orang lain pula bagi pendapat. Orang lain pula bagi solutions. Orang lain pula condemn. Orang lain pula pressure. So, dalam perihal ni, ada yang condemn, ada yang pressure. Ni, Encik, tak ada orang menyapu di tengah-tengah malam. Nak tunjuk rajin pun, tunggu saat. Masa lampau dia konakan tu, baru pegang menyapu. Abang dia berpeluh tu bang. Abang puji sikit bang. Dia pecah peluh. Dia duduk rajin. Ni, mainlah kau bang kat hang. Tinggallah penyapu. Aduh cuci tengah malam buta aku nak tidur siang kira siang malam nak sapu ni tak kira siang malam. Kita bagi clear nampak. Mak dia pegang menyapu duduk jauh sikit. Dia nak menyuci ni apa tadi? Dia kata nak menyuci tak kira siang malam. Mak ni kata Ustaz Wahab. So, itu bila bapak kita dulu cabang ilmu atau tok kita ada ilmu, tetapi yang kata advance ni, kalau orang bercerita pasal tasawuf, tapi bukan hang dapat daripada orang yang cerita tu saja, orang yang komen pun ada. Kan, aku kenal lepat ni, betul tu kata kau kenal ke lepat? Ya, aku ada kawan pergi jumpa lepat. Orang kenal aku melalui kawan hang, bukan hang mai jumpa aku sendiri. So this kind of attitude nak buat apa? Yang dia nak just hukum yang dia letak pada hukum tu, yang nak salah dia pun kita nak tahu. Itu pilot lagi orang tak biji. Orang klik yang minda yang diasuh, saya tak letak pada kesalahan orang yang just. Satu, minda dia yang telah diasuh. Yalah. Tak. Yang dia just memang tak ada satu
kita nak tak dia nak just hukum bagi Dia dia. macam ni aku beritahu. Kalau budak kecil hang ajak dia, kita macam aku ajak Aminah tadi tu, dia tak ada ego lagi. Hang marah dia pun saat yang pipi mai lah sayang papa minta maaf tadi sebab macam ni dia dengar. Tapi bila mai dah orang tua hang nak tegur dia, Okey. dia ada ego dia. Ya. Faham? Dia ada ego dia. Dia nanti setengah, bukan semua lah. Bukan semua lah aku cakap. Yang mengaji tu dia lain sikit. Alhamdulillah. Ha. Sebab dia tengok orang ni tahu. Orang ni dia biasa mengaji apa yang kena mengaji. Tapi kalau dia duduk tak fiqah semata-mata. Betul. Bila orang cakap tasawuf apa semua, dia jadi celaru. Dan dia pula tua pada kita. Dia nanti kata aku makan garam tu. Itu ayat-ayat yang tadi guna. Yang kira pada dulu yang dia letak pada bab tarikat tasawuf, yang dulu ada satu statement satu statement menghukumkan satu tajuk yang sesat, tajuk yang salah. Yang dulu penerimaan yang siapa bawa keluar bab ni Sesat. dan dia jatuh satu hukum. Saya nak sesat pun saya pun bincang. Kita dah mengaji. Bila mengaji nak pula buat tahu sesat tak boleh. Tak boleh nak letak pada statement tu. Ini tanya satu. Definisi sesat. Tengok contoh yang tadi. Dari sini nak jalan pergi Sungai Tani ke, nak kawasan hutan lah. Kita nak pergi Sungai Tani, contoh nak masuk hutan ke apa tu. Hutan tebal ni yang tak bisa pergi. Pasal apa pula dah? Piwit. Yang modelnya model. This is model. Ambil yang kau dia pakai baju putih, duduk macam tu. Orang kata Maya Karin lah, lari sejarah. Nanti seru tu ya. Lari lah. Alah tu kalau kata dulu time kita rambut panjang, dia lari dulu. Okey, kalau satu benda nak masuk dalam satu hutan, okey, tiba-tiba orang lain buat masuk hutan tu untuk sampai ke satu tempat, dia kata dalam hutan tu ada satu kafe, kan? Tajuk dia jungle, contoh dia lah. Mereka buat, siapa yang trekking mai situ ada fruit juice, fruit cocktail, kan? So nak masuk ke situ, bawa jarak berapa lama? Dalam sejam mesti sampai lah. Pasal macam tu lah selalu kadang saya beli barang ni apa, kat kedai luar ni, saya masuk sejam dah sampai. Tak tahu hang masuk pukul 1 tengah hari, pukul 6.30 baru sampai. Dia tu dah. Ya, yang kita kata pasal apa? Sesat. Saya tersesat. Pasal apa? Dalam perjalanan. Tetapi kalau antara hang dengan Tuhan, where is the sustain of sesat? Sebab Tuhan tu beserta. Tuhan tu bukan bertempat di tempat lain. So mana ada istilah sesat? Cuma ada istilah faham atau tak faham. Betul? Setuju? Ya, setuju. Saya Kalau setuju. benda bertempat, ada istilah menuju. Ya. Dalam istilah menuju, ada kalanya kamu tersesat ataupun sampai terus ke tujuan. Tetapi benda tak tergenjot, walau dekat tak berentara. Jauh pula tiada bersisi bagi yang tak tahu. So bila awak tahu Allah Ta'ala itu beserta, mana ada istilah sesat. Cuma istilah tak ngaji. You see? Clear? Macam mana kita nak terang kat orang bila orang macam itu, oh dia ni perangai dia macam ni. Awak pergi ngaji bab perangai. Itu bukan bab makrifat. Itu bab tasawuf dengan fiqh. Dan usul itu bab fardu ain. Aku bukan nak dengar perangai hang lagu mana. Aku nak ada ilmu tu, perangai hang punya rasa. Itu sebab bila orang kata, bila hang jaga baca komen-komen, orang nak cerita pasal perangai. Ada satu orang tu kata, debat ni mengaji ilmu makrifat, tapi pembawaan dia tak betul. Dan bila dia kata pembawaan dia tak betul, lagu mana makrifat ni nak bawa apa? Laisa kamislihi syai'un. Macam mana dia nak cerita tentang pembawaan lah apa semua? Kalau dia masuk bab konsep dan idea, itu adalah bab usul fiqh tasawuf, fardu ain.
konsep dia macam ni, idea dia macam ni, tarikat dia macam ni. Kalau makrifah macam pembawakan dia apa dia? Nak bawa apa? Mana ada hak hang satu level hukum macam tu. Di situ bila orang komen yang macam tu, kita senyum je lah. Kita tahu ni baru duduk dekat. Tengok apa hal tu. Sedangkan Nabi Allah Khidir alaihi salam bertemu dengan Nabi Allah Musa. Nabi Musa bertemu dengan Khidir. Dia kata bertemu hamba soleh. Kalau mereka nak kutuk pasal mereka kata ambalan perbawakan aku tak betul dalam makrifah. Nabi Allah Khidir tika muda kot. Ya. Aku baru rambut elok je. Aku baru buat perangai-perangai. Sebab apa Nabi Khidir nampak orang gila. Ya. Perbuatan orang gila. Ya, maksud aku dia digelar hamba soleh dalam Quran. Ya. Apa yang orang nak kata perbuatan orang gila? Dari sudut mana? Pakaian, rambut, yang ada duit tabung haji pun lesak. Kat mana rakyat lesak? KWSC lesak. Kat mana gila ke? So, I mean, definisi gila tu macam mana? Persoalan buat gila pun, perkataan GILA, saya pernah saya pernah soal pada seorang yang ada degree. Saya tanya maksud pada gila dan letak pada individu yang boleh digelarkan gila. Dia letak pada individu yang tak terurus, life dia tak macam life normal, duduk tepi jalan, kusuk masai, tak mandi, bukan life orang. Yang ikut rutin pagi mangkit, mandi, bawa makan, raja, bawa semua tu. Lepas balik tidur. Dia letak yang tu adalah gila. Saya ambil balik perkataan gila. Saya letak dekat. Saya tanya balik. Kalau kata itu letak pada gelaran gila, bagaimana orang kaya letak pada gila kat kaya tu? Kekayaan dia. Seorang yang ada education, yang kaya-kaya, jutawan, dia Dia sikit tak tahu. lagi gila cari duit. Kenapa perkataan gila letak pada orang yang ni? Yang serabut. Yang ada, yang kaya-kaya ni. Dia ada gila cari duit lagi. Dia dah kaya dah. Ada perkataan gila tu. Perkataan gila orang tu juga. Boy, kenapa gila letak kat tu? Kenapa gila nak letak pada yang kita tengok yang duduk tepi jalan? Bukan yang duduk kat tepi jalan tu orang tidak Sulaiman. Dalam kita nak sebelum mengaji kitab kerukunan, sebelum tu kita akan diberitahu semayang ni tidak wajib pada orang gila. Okey. Gila ni dia mengingat serabut satu macam. Mata dia tu macam mata monyet. Jiwa dia tu macam mata monyet. Masuk. Okey. Tak duduk tu tempat itu ini jiwa dia lagu tu. Itu kata gila. Rosot di dalam. So bila semayang ni khusyuk dan tawaduk, tidak boleh ingat selain daripada Allah. Okey. Dan ni aku katakan satu Ni pokok bawang ni. Dia boya. Lidah boya. Okey? Lidah boya. Lidah So hang tengok lidah boya ni. Ya. Hang tengok tak? Bunga ros. Hang tak nampak? Ya. Betul tak? Tapi Ya. hang tahu macam mana? Ya. Betul tak? Betul. So kalau hang tengok lidah boya ni, aku kata bunga ros, hang nampak tak macam ni? Ada bunga ros dalam hang. Betul tak? Dalam kepala hang. Ya. Okey, hang tengok lidah boya ni sekali. Ada. Ha? Ya. Buah manggis. Nampak tak? Nampak. Nampak? Tapi tu bukan buah manggis. Ya. Sekarang hang tengok ni, hang tak nampak buah manggis. Okey, tapi aku sebut buah manggis, hang nampak buah manggis. Okey, tadi nak tanya, bila hang angkat solat, Tak ada. ingat Allah Akbar. Angkat Allah Akbar. Dalam hang tu hang tak boleh nampak Allah Ta'ala, hang tak boleh khusyuk, hang tak boleh apa macam ni. Faham? Hang menghadap ni, tapi dalam hang teringat tu macam sebab aku sebut. Tapi dalam tu tak ada siapa sebut. Tapi hang teringat kunci kereta, itu, ini, apa semua. Hang lebih gila daripada orang gila tepi jalan. Okey, dia tengok. Di mana dia terlintas dalam hati, sekiranya dalam solat dia, apa yang terlintas, yang tu dia bertuhan kan? Betul. Gelap. Tepat. So lah ni aku nak cakap satu. Hindu. Dia tengok dia ada gambar tokong. Dia tarik Ganesha ni dalam dia. Itu je yang dia bayang. Hang tokong adalah sesuatu benda yang disembah. Kalau tanya kasut. Saya yang tanya motor. Saya ingat kalau lidah aku tak kat luar tu ada tak ada lagi.
So, berapa macam berhala yang ada dalam diri di dalam penyembahan yang buat. Sebab definisi dalam Quran dia pun terjemah je semayang. Sebenarnya solat. Betul. Solat. Yang saya faham maksudnya tu solat. Dia tak ada tukang semayang. Semayang tu banyak orang. Semayang tu dia ada penyembahan. Dia penyembah. Nak sembah kena ada benda depan. Ya, kena ada ijaz. Tetapi itulah sebab solat tu berhubung. Macam mana definisi berhubung? Yang Tuhan bisa tahu. Ya. Padahal Dalam Rasul Anfusi. Jadi benda-benda macam ni orang tak mau nak proses, faham tak? Sebab dalam solat kita nak menafikan asbab. Okey. Itu nak dia yakin saya kalau kata tak betul abang tu bantu kau saya sama. Tidak bak masuk aku. Sebab apa? Sebab bila dia azan hayya ala solah ni buat apa? La haula wala quwwata. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada daya upaya. Boleh. Dia yang tak tahan buat ni lah. Ya, betul. Betul. Dah saya bukan saya nak letak pada satu statement kata yang betul tu. Termaktub ada yang tu yang tak sekarang orang tak memahami akan makna. Maksud Orang pandai sebut, orang tahu akan makna dah. Dan maksud sebenar tu pada 1 tambah 1 jawapan 2. Kalau jawapan dia 3 tolak 1 pun 2. Orang kata jalan tarekat tu banyak. Jawapan ni. Ya, saya bagi 1 tambah 1 jawapan 1 pun boleh, 1 tambah 1 jawapan 2 boleh, 1 tambah 1 jawapan 3 pun boleh. Kau tiang. Pada matematik 1 tambah 1 tertera. Matematik adalah pengiraan. 1 tambah 1 kahwin. Laki kahwin dengan perempuan keluar 1. Anak 1. 1 tambah 2, 1 tambah 1 jadi 2. Itu matematik. Lumrah. Hukum. 1 tambah 1 jawapan 3. Laki perempuan anak 3. Bila kata 3 yang boleh pada soalan 1 tambah 1 lah. Saya ambil yang tu lah. Kan? Kalau kata kita nak ambil pada maksud bagi saya pada makna yang orang faham pada satu makna saja. Orang akan faham satu wajib cepat. Orang takkan faham yang sekup makna yang mudah. Orang stay ambil tempurung, makna yang tu tekuk tangguh. Jalan tempurung tu. Ya, asyik lah. Okay. Satu makna yang boleh faham ringkas cepat untuk cakapan cerita. Pada makna yang dua, aku malah fikir. Manusia sekarang ni malah berfikir. Aku suka melihat. Itu sebab dia banyak main lihat. Lihat tak fikir lah. Tak ada yang kata sifat pada Muhammad tu sendiri sidik amanah. Tak bila tu. Saya ambil yang tu. Kenapa diletakkan pada sifat Muhammad sendiri? Mula-mula dia fikir Allah semuanya untuk aku. Orang fikir Nabi pada nama dia pun dia fikir aku kena buat yang ni. Manusia yang minta siapa mengaku sadar ada pada makna tu nanti mengikut. Bersaksi tipu sedia. Tipu sedia. Dah aku beritahu kat hang. Kita kata tadi dah kerja yang paling tua. Kerja yang paling tua sekali, yang paling lama sekali kerja yang orang Melayu buat. Tak tahulah orang lain yang aku kenal orang Melayu buat. Adalah menipu. Itulah pekerjaan yang paling lama dan tua. Betul tak? Okey ya. So kalau politik, lagu politik. Kalau ahli agama, lagu ahli agama. Ya. Kalau diri sendiri pun menipu. Kata naik saksi. Kata Muhammad sedangkan tak pernah tengok. Tak pernah tengok. So who do you bullshit. Betul. Kalau hangkat balik dia. So kalau kata sebelum Nabi Muhammad 24 Nabi Allah alaihi salam ni
24 Nabi. Adakah syahadah berbeza? Adakah syahadah berbeza? Saya cakap yang tu. Nabi Adam syahadah dah. Takkan dia kata asyhadu an la ilaha illallah anna Adam kalimatullah. Takkan dia kata anna Musa kalimullah, tak juga. Tapi anna Muhammad Rasulullah, Muhammad tak ada. Tak ada. Mai Nabi Muhammad pun dia mengucap macam tu juga. Atau yang buat mana pula? Tak ada orang fikir. Yang tu cara kita berfikir abang. Abang tanya balik pada individu yang kaitan dengan syahadah yang mengatakan diri dia Islam. Pada syahadah tu pun Nabi sebelum Nabi nama Muhammad ni berkelak syahadah Nabi terdahulu dia bersyahadah macam mana? Semua tengok lah ni. Dua day. Oh dia. Tanya saya dah. Saya tanya Nabi Adam bersyahadah. Adakah sama macam kita sekarang ni bersyahadah? Jawapan nak keluar. Tak berani sebab tengah tu saya nak bersembang. Han cerita Nabi Adam sebelum Muhammad. Kita ni selepas Muhammad. Tapi where is the difference? Itu dia cakap dia habaq terus awal-awal dijadikan Nur Muhammad. Tapi dia tak mengaji macam sini. Dia perlu mengaji yang Muhammad umur 63 tu. Kalau Muhammad umur 63 tu Jibril tak bawa darah. Allah berselawat kat atas Muhammad. So benda ni tak tahu habis tu. Dia tak ada selawat lah. Haji. Yang Syok, nangis syok. benda ni bila kita bermuzakarah, orang yang memahami alhamdulillah kita dapat faham. Tapi bagi dia macam ni, orang yang memahami alhamdulillah. Orang tak memahami kita kenal lah. Apa tak kena kau? Faham? Tahu mai dari mana saya kono pula hantar aku tak puas hati dengan aku. Faham? Aku kata aku bukanlah ahli fiqh dan ahli ni, aku tak duduk kan. Tidak, saya bagi saya Kenalah. Saya sekaju. Lepas tu sebelum saya kena tibai kan? Sebelum Sebelah tu. Dah, saya tak tahu. Saya tanya satu soalan dan saya nak jawapan. Apa tolong bagi jawapan sebelum apa tibai aku. Kan? Aku nak jawapan tu. Apa boleh bagi jawapan tu kat aku? Okey, apa tibai lah aku. Pukul pun tak apa. Dah soalan saya tu. Dan pada saksi, apa faham akan saksi. Saksi kena ada bukti. Lihat depan mata. Nampak objek untuk jadikan bukti. Kan? Kata nak saksi, Saksi aku dah bersaksi. ni aku ada Islam. Makna Islam pun tak tahu bang. Ada semua tu. Islam. Itu yang Ishak Islam. Jadi beritahu benda ni. Kalau faham alhamdulillah. Kalau tak faham al-kenalah. Aku lah. Sebab itulah kata definisi makrifah tu dia tak tahu. Dia perlu ingat ada konsep orang makrifah ni kena macam ni. Padahal makrifah tu diri dia yang satu saja, tak ada apa, tak ada sama dengan segala sesuatu. Tak, dia pun nak kata orang makrifah pun bawakan tak kucing nampak macam apa aku. Yang tu yang saya ambil. Ya kira dia pun. Itu kita ada duduk dalam konsep dan dia juga. Saya dengar sampai Tak tahu mana lesakan penerimaan misi. sekarang ni baru nak terima sampai sanggup jemput seorang ahli ulama yang membawakan tajuk ni mai Malaysia untuk penerangan. Dia terang dalam bahasa kita ni kasar lah bahasa kita tetapi ni kasar. Dia bawa kelak bahasa Indonesia yang lembut. Kita kata dah bahasa Melayu Indonesia lembut kan, bila dia cakap berkaitan terbawa lagi lembut dia bersimbang ni. Dia cakap orang duk just dia tepis video bunga, kelompok bunga yang jatuh, kita nampak daun jatuh kerah, ni bunga jatuh yang macam tu dia tepis Melayu. Betul. Sebab apa? Kan macam abang kata, bila keluar dalam YouTube kan, ada Facebook, dalam Facebook komen keluar kan, dia sebagai orang yang ada ilmu, dia nampak komen tu, dia tepis komen tu tak masuk dah. Tak peduli lah, kita pun tak kisah. Sebenarnya tu sebab selama ni pun aku dah, aku tahu okey, apa dia yang aku buat ni aku bercakap. Kalau orang nak hentam dia pun bercakap dia. Atas dasar peringkat faham dia.
Tapi alhamdulillah lah ni aku tak payah balik. Aku tulis masuk. Faham? Fikir pada zaman dulu nak mengaji ilmu ni susah. Hari ni belajar ilmu ni dipermudahkan, senang. Ustaz Wan Izam cakap, macam hang pun boleh cakap, ada siapa-siapa boleh sembah. Ada puak lain pula tak puas hati duk hentam. Jadi kutu-kutu lain ni yang mula dapat benda ni, dia kata ni hampa ni apa jendalu macam ni, jadi iblis pula. Orang dah nak ngaji benda ni, hampa pula duk kata tak betul. So hampa bercakap ni mak dia. So this is, aku nak beritahu kat mereka, tak salah peduli lah pok-pok macam ni. Tak salah peduli. Sebab apa? It bring you nowhere. Sebab nak bola saya betul. Ada satu mamat tu main duduk dekat aku, dia kata ada orang ni kata kat saya kat abang lepak televi, saya tak boleh. Jangan. Aku kata hold on. You are wasting your time. Dia dah sebut dah. Dia wailul likulli humazatin lumazah. So apa lagi nak herat? Dia ambil lah, yang tak faham maka dia tak faham. Dia akan duduk dalam suasana tak faham. Yang situasi jadi kat saya, yang saya kena tempuh dan sampai ke dalam situasi kekeluargaan. Yang abang buat salah kat saya duk cerita, abang buat salah kat saya. Kan? Dosa saya duk mengumpat bang. Dosa saya duk, abang buat jahat kat saya. Saya reply lah. Tak, abang biasa buat leceh apa saya cerita dalam tulis saya. Kan? Abang buat salah ke, abang tak buat ke, tetap saya mengumpat. Kan? Dosa tu dosa mengumpat. Datang abang. Dia tak mengata kau walaupun memang abang buat pun. Bila ada orang petikai persoalan saya, jadi risau. kan? Man, tu dosa mengumpat. Dia buat aku. Hang tak buat dosa. Dia buat dosa aku boleh. Just orang yang ketiga yang tekuk saya ni buat dosa. Sebab apa orang ketiga ni tegur saya buat dosa mengumpat. Jadi saya dalam situasi tu saya orang ketiga. Saya tegur kau. Ni duk mengumpat kau ni dalam sebelah orang. Faham tak nak buat dosa? Orang buat dosa boleh? Habis orang tak yang pasal kau orang takkan pun nak buat macam orang tu. Kenapa pemikiran itu? Kenapa tanya soal dia itu. Ini adalah tolerance ataupun satu benda yang berlaku dalam masa kita mengaji di sekolah, iaitu Islam tidak menentang, tetapi Islam membela. Dalam hal ni, sifat terbawa-bawa kita nak bela bila tuduhan tu tak betul. Dalam nak membela tuduhan tak betul, orang yang memerhati, contohnya kadang orang tak puas hati masih cakap buat anak aku buat kes, padahal dia berkata pula dia ni mengenal Tuhan apa kalau dia masih tak puas hati dengan tak puas hati dengan kes anak dia. Saya kata bukan tak puas hati, antara aku dengan Tuhan, aku faham dalil wahdaniyah tu dalam jadi orang jilat, tapi di antara aku dengan yang ramai, wajib tidaklah Muhammad pun pergi berniaga dan Muhammad pun pergi berperang. Betul tak? So, mereka tak reti nak letak suasana ni. Kenapa satu orang tu bercakap, orang tu buat leceh kat aku? Bukan sebab sudut makrifah. Sebab kita berpijak di bumi yang ramai, nyata. Dan kita kena balik kepada syariat, iaitu hang berhutang, hang bayar. Hang tak ada duit, hang kena fikir cari duit. Nak bayar hutang tu, esok nak kena juga. Tak lah, maksud kata macam ni, susah kan. So, jadi bila kita main watak-watak macam tu, orang dia tengok tak, takkan dia ni mengenai Tuhan, dia masih lagi bimbang pasal anak dia. No. Ada sejarah Nabi Allah Yaqub, buta biji mata dia, disebabkan kehilangan Yusuf. Takkan Yaqub tak makrifah, sebab ilmu tu lah yang dulu sebelum Muhammad Islam ayat. Musa bertanya kepada Ibrahim sampai dituntut 9. Kenapa Ibrahim menangis kalau itulah permintaan Allah Ta'ala? Okey, sifat kasih sayang tu tak mana tak tahu. Itu Bismillahirrahmanirrahim sebut. Macam mana?